الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang diturunkan oleh Tuhan kamu kepada Nabi Muhammad? Mereka menjawab, cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Mereka dibiarkan menuduh dengan demikian supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Sesungguhnya amatlah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Sebenarnya orang-orang yang terdahulu dari mereka telah menjalankan rancangan jahat terhadap agama Allah dan Rasul-Rasulnya. Maka Allah binasakan bangunan rancangan jahat mereka dari asas-asasnya. Lalu bumbung bangunan itu jatuh menimpa ke atas mereka. Dan mereka pula didatangi azab kebinasaan dari arah yang mereka tidak menyedarinya. Kemudian pada hari kiamat, Allah menghinakan mereka dengan azab seksa sambil bertanya, mana dia sekutu-sekutuku yang kamu berperi-peri memusuhi nabi-nabi dan orang-orang beriman untuk membela mereka? Pada ketika itu berkatalah orang-orang yang beroleh ilmu pengetahuan, sesungguhnya kehinaan hari ini dan azab seksa adalah tertimpa kepada orang-orang yang kafir, iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiaya diri sendiri dengan kekufuran. Lalu mereka tunduk menyerah ketika melihat azab sambil berkata, kami tiada melakukan sesuatu kejahatan. Malaikat menjawab, bahkan kamu ada melakukannya.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan. Oleh itu, masukilah pintu-pintu neraka. Tinggallah kekal kamu di dalamnya. Maka sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur. Dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik. Dan sesungguhnya balasan di negeri akhirat itu lebih baik lagi. Dan memanglah negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk mereka syurga-syurga Adnin, yang mereka akan memasukinya, yang mengalir padanya beberapa sungai. Mereka beroleh dalam syurga-syurga itu apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang bertakwa, iaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci dari kufur, syirik dan maksiat. Sambil malaikat itu berkata pada mereka, selamat sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang sifat orang-orang yang sombong di kalangan musyrikin Mekah yang menolak dakwah Nabi SAW dan mengingkari wahyu yang diturunkan serta kenabian, dan bagaimana kesudahan dan balasan mereka. Di samping ayat-ayat yang kita bacakan ini, yang bermula daripada ayat yang ke-24 sampailah ayat 32, surah An-Nahl, surah ke-16 pada juzuk yang ke-14, menceritakan sifat-sifat orang bertakwa, keimanan mereka terhadap wahyu yang diturunkan, dan balasan kesudahan mereka disebabkan keimanan mereka. Kata Allah, wa idza qila lahum, bila dikatakan kepada mereka, maza anzala rabbukum, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu, yakni diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka yakni musyrikin Mekah berkata, asatirul awwalin, dongeng-dongeng dahulu kala. Kalau ayat-ayat sebelum ini menceritakan dalil-dalil ketauhidan dan dalil-dalil pembatalan peribadatan kepada berhala, artinya Allah Ta'ala telah menjelaskan secara terang bahawa berhala tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Maka kali ini Allah Ta'ala menceritakan watak mereka dari sudut menolak wahyu dan menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada ayat sebelum ini, bila mereka menolak ketauhidan Allah dan menyembah berhala dan sekutunya, maka Allah membatalkan semua hujah mereka dengan sifat Allah yang mencipta, yang memberi manfaat, yang mendatangkan mudarat, yang memberi rezeki dan segala nikmat yang tidak dilakukan oleh berhala-berhala mereka. Maka tiada jawapan mereka untuk membela berhala. Maka mereka mencari syubhat, iaitu kekeliruan yang lain untuk mereka menolak Islam dengan cuba menolak wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini mendiskusikan tentang watak ini, kesombongan mereka dan bagaimana kesudahan mereka bila mereka menganggap Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin. Asatirul awwalin itu mereka anggap sebagai bukan mukjizat, bahkan ia cuma kisah-kisah, ia cuma dongeng-dongeng pada pandangan mereka. Itu makna ayat yang kita bacakan tadi. Bila ditanya kepada orang-orang yang sombong, yang mendustakan kebenaran, yang tidak beriman pada hari akhirat di kalangan musyrikin Mekah, ayu syai'in anzal rabbukum, tidakkah kamu melihat wahyu yang diturunkan kepada kamu? Lalu mereka berkata sambil berpaling, lam yanzil syai'a, tak ada turun apa-apa pun, itu pun bukan wahyu.
innama hadzal kalam alladhi yutla alaina asatir ay akadzib wa khurafat. Kata mereka, ini yang dibacakan pada kami selama ini cuma pembohongan, khurafat-khurafat yang diambil daripada kitab-kitab dulu. Allah juga merakamkan dan surah yang lain tentang bagaimana persepsi yang mereka cuba tanamkan terhadap wahyu Allah dengan berfirman, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mereka orang kafir berkata, ini dongeng-dongeng orang dahulu kala yang ditulis oleh Muhammad, yang dibacakan kepadanya pagi dan petang. Sedangkan mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Itu maklum. Dan sebagaimana mereka juga ketika mana mendakwa Al-Quran ini bukan wahyu, mereka gagal dalam cabaran Allah Ta'ala kepada mereka untuk mendatangkan ayat sepertinya atau surah sepertinya. Sebab itu Allah Ta'ala tidak menjawab syubhat ini, tetapi Allah menyebut seksa yang menanti mereka. Kenapa? Kerana syubhat ini bukan syubhat yang perlu dijawab. Dan jawapan itu ada pada diri mereka. Sebab ia lantaran daripada kesombongan mereka. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak membaca, tidak menulis. Bahkan mereka mengetahui bahawa Al-Quran ini tidak mampu dicabar oleh mana-mana manusia bagi mendatangkan ayat sepertinya, apatah lagi surah sepertinya. Dan mereka tahu bahawa keindahan ayat Al-Quran dan bagaimana Allah menceritakan kisah-kisah dahulu yang tidak diketahui oleh pengalaman mereka atau tidak diketahui oleh apa yang mereka ketahui, kerana ia perkara yang gaib. Namun Allah Ta'ala menunjukkan kepada mereka terhadap kebenaran kisah dengan tempat-tempat yang mereka lalui. Mereka lalu tempat menuju ke Syam, menuju ke Yaman. Kesan-kesan peninggalan kaum yang dibinasakan diketahui oleh mereka. Maka diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyahmilu awzarahum kamilah, perbuatan mereka itu supaya mereka menanggung dosa yang penuh. Mereka dengan sebab pendustaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, mereka akan mendapat akibat dan hukuman yang penuh yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum, dan juga dosa orang yang mereka sesatkan, bighairi ain, tanpa ilmu, ala sa'a ma yazirun, ketahuilah buruknya keadaan mereka, kerana mereka menanggung dosa mereka, pertama, satu. Yang kedua, menanggung dosa orang lain disebabkan mereka sesatkan. Di mana diriwayatkan ketika mana orang-orang Mekah, musyrikin Mekah, berfikir bagaimana nak menghalang manusia mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ada kelompok disebut sebagai muktasimin, iaitu mereka akan duduk di tempat laluan-laluan utama orang untuk masuk ke Mekah setiap kali musim haji dan setiap kali musim perdagangan. Ketika kafilah-kafilah, ketika rombongan-rombongan perdagangan hendak datang, dan mereka pasti kisah Nabi Muhammad antara kisah yang paling haibat diviralkan waktu itu. Maka mereka nak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak jumpa sendiri sebab mereka dengar bahawa orang ini mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Orang ini bicaranya indah, bicaranya hebat. Maka kami ingin mengenalinya, kami ingin mendekatinya. Maka sebahagian mereka bila datang untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka musyrikin Mekah ni, kalangan pimpinan-pimpinan mereka, termasuk ketua mereka waktu itu Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, dia akan berkata, jangan dekat dengan orang ini kerana dia seorang sihir, sahirun wa syairun wa kahinun wa majnun. Dia penyihir, dia tukang syair, tukang orang yang pandai bersyair, dan orang yang menenung nasib, dan orang gila. Tuduhan-tuduhan ini saling tanakudat antara satu sama lain. Dia kata ahli sihir, dan masa sama dia kata Muhammad tu gila. Dan masa sama dia kata Muhammad itu cuma seorang penyair. Dan masa sama dia kata Muhammad itu tukang tenung nasib, peramal nasib. Jadi bila mereka menuduh Nabi Muhammad SAW, bermula mereka tuduh Al-Quran dengan mengatakan ia cuma cerita dongeng, walau mereka tidak mampu membawa seperti Al-Quran. Dengan diikuti dengan
tuduhan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pakat mana-mana orang yang datang mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan sekat mereka. Kita akan beritahu bahawa jangan dekat dengan Nabi Muhammad, dia itu gila. Jangan dekat dengan Nabi Muhammad, dia itu ahli sihir. Jangan dekat Nabi Muhammad, dia itu seorang tukang tenung, tukang ramal. Jangan percaya Quran yang dibaca itu bukan Quran. Itu sebenarnya cerita-cerita khurafat, cerita-cerita bohong. Demikian usaha mereka yang berterusan. Namun sebahagian mereka, ada orang yang terus dengar dan percaya, lalu mereka pun berpaling pergi. Ada di kalangan mereka yang Allah Ta'ala nak beri hidayah. Allah nak beri hidayah kepada orang ni. Maka orang ni berkata, kalau sekiranya saya pulang, sebelum saya tahu tentang hal Nabi Muhammad, tentang kisah Muhammad, saya seburuk-buruk utusan. Sebab saya diperintahkan oleh pemimpin saya untuk dengar Muhammad ni bercakap, kemudian hantar report kepadanya. Sedangkan saya dah dekat. Kalau saya pulang tanpa jumpa dengan Muhammad, berarti saya seburuk-buruk utusan. Ada yang bila mereka berkata jangan pergi pada Muhammad, jangan pergi jumpa Muhammad, kata mereka, ana ukhbiruka an Muhammad innahu rajulun kadzdzab lam yattabi'hu ala amrihi illa as-sufaha wal 'abid wa man la khaira fihim wa amma syuyukh qaumihi wa khiyaruhum famufariquna lahu. Kata mereka, biar aku cerita tentang Nabi Muhammad, tak payah jumpa dia. Muhammad itu lelaki bohong. Pengikutnya semua bodoh-bodoh dan hamba abdi belaka. Ada pun orang yang hebat-hebat, syekh-syekh kami, pemimpin-pemimpin kami, ini semua tak, seorang pun tak ikut Muhammad. Yang ikut tu orang bodoh dan hamba-hamba. Lalu sebahagian wakil daripada kaum ini percaya. Lalu mereka pun balik. Dan ini dimaksudkan dengan firman Allah, wa idza qila lahum, bila ditanya kepada mereka, maza anzala rabbukum, kami dengar ada wahyu yang diturunkan. Lalu mereka menjawab, bukan wahyu tu, itu cuma cerita dongeng yang Muhammad reka, bukan wahyu, tak ada kena-mengena wahyu, tak ada kalam Tuhan, tidak ada. Ada pun orang yang Allah Ta'ala beri hidayah, lalu dia berkata kepada pemimpin Mekah, bi'sal wafidu liqaumi, aku utusan yang paling jahat. In kuntu ji'tu hatta iza balagtu masirata yaumin raja'tu qabla an alqa hadha ar-rajul wa anzuru ma yaqul wa ati qaumi bi bayani amrihi. Kata orang yang memang Allah nak pelihara dia supaya dapat hidayah, dia kata, saya ni diutuskan oleh kaum saya. Kalau jarak saya dengan Muhammad dah dekat, tiba saya patah balik, sebelum saya jumpa orang ni dan saya tengok keadaannya, berarti saya utusan paling buruk sekali. Saya tak amanah lah. Maka saya kena datang juga jumpa dia. Maka dia pun datang jumpa Nabi Muhammad SAW. Dan jumpa orang-orang beriman. Dan bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Maka orang beriman berkata, khairan, orang yang baik. Wahyu yang turunkan. Maka sebahagiannya beriman. Artinya, usaha mereka untuk menyekat Islam, menyekat dakwah Nabi Muhammad SAW tidak berjaya. Sehingga setiap tahun, rombongan haji yang datang, rombongan perdagangan yang datang, ada sahaja yang memeluk Islam. Sehingga berlaku perjalanan Aqabah pertama dan perjalanan Aqabah yang kedua, yang diikuti dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Itu kemuncak kejayaannya. Maka Allah cerita, qad makara alladhina min qablihim, orang-orang dahulu, kaum-kaum dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, watak mereka macam kamu juga, cuba menyekat kebenaran, cuba menyekat Islam, cuba menyekat dakwah, memburuk-burukkan Muhammad, memburuk-burukkan wahyu. Apa yang kamu lakukan persis bagaimana orang dulu buat. Kan itu kata Allah, qad makara alladhina min qablihim, telah melakukan tipu daya kaum sebelum mereka, fa'atallahu bunyanahum, maka Allah membinasakan binaan-binaan mereka, minal qawaid, daripada asas lagi, fakharra alaihim saqf, sehingga bumbung-bumbung itu menimpa mereka, min fawqihim, daripada atas kepala mereka, wa atahumul azab, dan datang kepada mereka azab gempa bumi, min haitsu la yash'urun, tanpa mereka menyangka. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menceritakan tentang seorang raja yang menentang Nabi yang terdahulu yang bernama Numruz bin Kan'an. Numruz bin Kan'an, bila dia berlawan dengan Nabi Allah Ibrahim, bahkan dia mencabar bila dikata, wahai Ibrahim, kamu sembah siapa?
Sembah Allah, Tuhanku. Tuhanmu duduk kat mana? Di langit. Dengan maksud menguasainya seluruhnya. Lalu dia kata, baik, kalau begitu aku akan buat satu menara sampai ke langit. Aku nak bunuh Tuhan kamu. Dan aku nak bunuh semua tentera-tentera Tuhan kamu yang dimaksudkan malaikat. Dan Numrus bin Kan'an memerintahkan supaya dibina satu menara yang tinggi. Setengah ahli sejarah menyatakan ketinggian menara ini ialah setinggi 5,000 hasta. 5,000 hasta ni tuan-tuan, satu hasta lebih kurang 0.45 meter. Hampir setengah meter. Arti kalau kita sebut 5,000 hasta, kalau ukuran meternya ialah lebih kurang 2,250 meter. Ia dianggap menara paling tinggi di dunia. Kalau kita tengok senarai menara tertinggi di dunia sekarang ni lah. Sebelum yang Saudi tu siap. Saudi nak bina 1 kilometer. Yang pegang rekod sekarang, yang pertama ialah Burj Khalifah di UAE yang setinggi 850 meter ketinggian dia. Jadi kalau nak kira menara Numrus ni tak sampai separuh ni. Itu dah tinggi. Setinggi lebih kurang 163 tingkat. Yang kedua, di negara kita punya Menara Merdeka, yang mungkin siap tahun ini, setinggi 678 meter ataupun 118 tingkat, termasuk tingkat bawah ada 5. Dan yang ketiga ialah Menara Shanghai, iaitu setinggi 632 meter. Kalau kita tengok menara yang dibina oleh Numrus ialah 2,250 meter. Menara yang dicanang atau yang dicadangkan dibina di Arab Saudi, yang akan menjadi nombor 1 dunia. Kalau sekarang nombor 1 Burj Khalifah di Emirates, nombor 2 Menara Merdeka di Kuala Lumpur, nombor 3 Shanghai. Kalau untuk beberapa tahun akan datang, mungkin 2027 atau 2025 akan siap menara di Saudi sepanjang 1 kilometer. Tapi menara yang Numrus buat ini 2 kilometer. Dia buat besar. Sehingga sehari ini masih ada kesan-kesannya di Iraq. Dia buat besar, dikerahkan semua tenaga tenteranya untuk membina menara besar ini dan menyiapkan bala tentera yang kuat. Menara itu dibina atas menara-menara atas menara-menara. Artinya dia ada beberapa pasal menara itu, cara pembinaan menaranya. Dibina satu menara, atas menara dibina menara lagi. Atas menara dibina lagi menara, menjadikan basement dia punya yang bawah dia sekali itu kuat, besar. Satu kawasan lapang yang luas. Tanpa disedari, tapak yang disangka kukuh, maka berlaku gempa bumi yang meruntuhkannya daripada dasarnya lagi. Artinya bukan sekadar atas tu rosak, bawah dah rosak. Bawah dia bangunan kalau rosak dan yang bawah rosak, atas sementara lagi lah. Kalau atas tu rosak, mungkin bawah kukuh. Ini daripada akar umbi. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan ini, ketika menceritakannya, fa'atallahu bunyanahum, dan Allah binasakan binaan mereka minal qawaid, daripada bawah lagi, qawaid, asas. Fakharra alaihimus saqf, maka berguguran jatuhlah bumbung-bumbungnya, min fawqihim, menimpa atas mereka. Wa atahumul azab, tambah lagi azab, iaitu gempa bumi yang kuat yang menghancurkan mereka, min haitsu la yash'urun, tanpa mereka jangka benda itu berlaku. Sebab negara mereka tak pernah gempa bumi. Kita kadang-kadang buat rumah, tuan-tuan, kita tak pernah jangka banjir, tiba-tiba banjir, terkejutlah kita. Ada benda-benda memang kita tak jangka. Kita rasa rumah kita dah tempat tinggi, rumah kita dah berada di tempat yang baik, dan nama kota tinggi, rumah kita kota tinggi, tiba datang banjir, tenggelam jadi kota rendah. Kita pun tak sangka berlaku. Demikian bila Allah nak datangkan ujian, dia datang tanpa kita sangka. Sebab apa? Supaya kita tak bersedia. Itu namanya bala Allah. Kerana datangnya tanpa kita bersedia, datangnya tanpa kita jangka, datangnya tanpa kita mengetahui kemampuan kita. Maka Allah kata, orang-orang dulu pun cuba menyekat Nabi, mencabar Nabi. Sebagaimana kamu mencabar Quran. Orang dulu cabar Tuhan, nak lawan Tuhan. Sebab Numrus di antara raja yang juga mengaku Tuhan selain Firaun. Lalu dia buat menara besar. Firaun pun sama. Firaun pun juga menyuruh Haman membina menara besar. Nanti kita tengok pula tinggi mana pula menara Firaun, atau disebut Buruj ataupun Barj ataupun Burj. Burj dia menara dalam bahasa Melayunya. Menara ni kira tinggilah, benda paling tinggi menara. Dibuat
Firaun juga nak lawan Tuhan dengan membina menara sebagaimana Numrus. Tapi Numrus mengikut sejarah ialah orang pertama membina menara yang tertinggi di dunia. Yang saya sebut tadi, kalau wallahu alam, ini mengikut kajian ahli sejarah. Ia tak disebut dalam hadis ketinggian dia. Tak ada nas Quran. Tapi Allah cuma menyebut bunyana pembinaan mereka. Tapi setengah ahli sejarah yang mengkaji, mereka mengatakan ketinggiannya 5,000 hasta. Dan saya tengok dari sudut, bila saya convert hasta kepada meter, ia berjumlah lebih kurang 2,250 meter. Dan bila kita baik compare atau kita buat muqaranah, perbandingan dengan menara-menara yang ada, ia jauh ketinggalan. Sebab menara yang dianggap tertinggi di dunia yang bakal siap nanti cuma separuh dari ketinggian menara Numrus bin Kan'an. Yang tujuan nak lawan Tuhan ni, yang tujuannya untuk merendah-rendahkan Nabi Allah Ibrahim, yang akhirnya menari binasa, yang menjadikan Numrus ketakutan dan trauma. Orang kalau biasa jatuh tempat tinggi, dia punya trauma ni lain macam, ketakutan bertambah. Ini kisah Numrus, bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan tipu daya mereka. Dan Allah ceritakan kepada orang musyrikin Mekah, biar kamu tahu orang dulu kuat pada kamu, cara mereka menentang lebih hebat pada kamu. Ni buat bangunan nak lawan Tuhan, nak panjat atas, kamu setakat main bawah ni. Mereka dibinasakan oleh Allah, maka apatah lagi kamu. Kemudian kata Allah, thumma yaumal qiyamah yukhzihim, kemudian pada hari kiamat kelak, yukhzihim, Allah akan menghina mereka. Wa yaqul, dan akan berkata kepada mereka yang menyembah berhala, aina syuraka'i alladhina kuntum tusyakuna fihim, mana dia sekutu-sekutu berhala-berhala yang kamu sekutukan dengan aku. Kata Allah, kuntum tusyakuna fihim, kamu duk tahan berhala tadi sehingga lawan nabi-nabi yang aku utuskan, memperkecilkan orang-orang beriman. Mana dia berhala tu? Mana patung-patung sembahan? Mana sekutu dan syirik yang kamu ada-adakan? Kata Allah lagi, qala allazina utul ilm, maka berkatalah orang yang mempunyai ilmu. Maksudnya di kalangan penentang-penentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang sombong dan menolaknya mentah-mentah. Dan ada orang yang berilmu yang dengan cepat menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah menyebut utul ilm, orang-orang yang punya ilmu bagi menunjukkan ketinggian ilmu. Sebab tu tuan-tuan, orang ada ilmu ni mulia di sisi Allah. Yang ilmu yang dengannya dikenal Allah. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, berkata orang yang mempunyai ilmu, innal khiz, penghinaan sebenar, al-yaum, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, wasu, dan azab yang menghina, alal kafirin, hanya kepada orang kafir. Kami tak ada kena-mengena, kami orang beriman, kami mentauhidkan Allah, mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu yang kena, wahai orang kafir, kehinaan di dunia, kehinaan di hari akhirat kelak. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, orang-orang yang nanti akan dimatikan oleh malaikat dalam keadaan dizalim pada diri mereka. Maksud zalim di sini ialah menyekutukan Allah, mati dalam keadaan sekutukan Allah. Ini perkataan zalim di sini, bukan mati keadaan dipukul orang, bukan. Dia mati dalam keadaan dia mensyirikkan Allah. Kata Allah Ta'ala, fa'alqaw salam ma kunna na'malu min su', lalu mereka berkata, kata mereka, ini menyesal mereka, lalu kata mereka, yang orang kafir, dengan merendah diri, dengan menyerah diri, dengan mengaku ketuhanan, mengaku keesaan, bila mana hampir kematian. Kata ulama, ayat ini menjadi bukti mana-mana orang kafir, sebelum mati mereka akan mengakui kebenaran sebelum mati. Tapi pada waktu yang tidak memberi manfaat pengakuan tersebut, bila mereka dah tengok malakul maut nak cabut nyawa, lalu mereka berkata, kami percaya apa yang sebenar ini disampaikan. Kata ulama dalam ayat ini, fa'alqaw, ayat yang kita bacakan, fa'alqaw salam ma kunna na'malu min su', maksudnya falamma hadarahumul maut wa ayanul azab azharus sam'a wa ta'a wal qiyad qailin ma kunna na'malu min su', ma kunna musyrikina bi rabbina ahadan kama haka ta'ala anhum yaumal ma'ad wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kata Allah, nanti mana-mana orang kafir bila dekat dengan kematian dan mereka sudah melihat malaikat, yakni malakul maut,
Kita tuan-tuan bila dah lihat malaikat, maknanya dah tamat. Yang kita dah buat dulu, dah tak kira untuk kita buat sekarang. Kalau dulu kita baik, yakni kita melihat malaikat untuk mendengar khabar tahniah. Kalau orangnya dulu buat jahat dan syirik, bila mana dia melihat malaikat, bererti dia akan mendengar khabar buruk, khabar takziah, dek kekufurannya. Dan ini antara waktu yang disebut sebagai ghargharah. Apa itu ghargharah? Waktu sakarat maut. Waktu itu tuan-tuan, manusia semuanya, walau kita tengok mata dia bulat, celek, terang, dia tak tengok, dia tak nampak orang sekeliling dia. Yang dia nampak cuma malaikat. Habis kenapa terang muka? Kan kita kalau tengok orang dekat-dekat nak mati, mata mereka bulat. Seperti melihat sesuatu yang hebat. Dan memang pun mereka melihat sesuatu yang hebat, malaikat maut. Makhluk yang tidak menjelma melainkan ketika setiap manusia nak mati. Semua kita, saya, tuan-tuan akan melihat malaikat maut. Malaikat yang tak pernah kita lihat ketika mana kita berada dalam keadaan begini. Tapi bila Allah Ta'ala tentukan kematian, waktu itu semua akan lihat. Orang beriman melihatnya dengan mendapat khabar gembira, dengan mendapat kebaikan yang berganda dan salam daripada Tuhan mereka, sehingga mereka cinta kematian lebih daripada hidup. Manakala orang kafir, waktu itu penyesalan, dan mereka cuba tunduk dan patuh dan berkata, makunna na'malu min su', kami tak akan buat jahat lagi, kami tak nak buat jahat, kami beriman. Bukan dalam ayat yang lain Allah menyebut, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Tuhan kami tak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Namun penyesalan waktu ghargharah tidak akan diterima oleh Allah. Sebab itu kata Allah, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun, bahkan Allah tahu selama ini apa yang kamu buat. Kekufuran kamu itu dek kerana kesombongan. Kekufuran kamu tadi sesudah kamu sendiri melihat kebenaran. Dia bukan kufur sebab tak tengok kebenaran. Kufur mereka dan nampak kebenaran, tapi mereka dengan sombong terus menolak. Tentang orang yang kufur yang tidak melihat kebenaran, orang ini mudah dirawat bila dilihat kebenaran. Dia masalah orang yang disebut sebagai juhud. Juhud maknanya dia dah tengok kebenaran, dia dah lihat kebenaran, dan dicuba mengada-ngadakan dalil untuk menolak kebenaran. Kita macam ni. Tahu kalau orang tu jenis dengki, walaupun benda baik, dia cuba tolak kebaikan. Dia kata tak ikhlas kot kebaikan ni kot, dia cuba tolak. Walau kita tak patut tolak kebaikan. Tapi kalau kita tengok, kalau kita cenderung menolak kebaikan yang terang lagi bersuluh, berarti kita ada penyakit hati. Kalau sesuatu yang memang kita tak nampak kebaikan, ya kita boleh tolak, sebab itu belum jelas kepada kita. Tapi terang-terang nampak baik, bagus, lalu kita tolak, arti tak ada sebab lain melainkan sombong. Inilah yang berlaku pada musyrikin Mekah. Kalangan musyrikin Mekah yang kekufuran mereka kerana kejahilan, maka dengan mudah mereka memeluk Islam. Bila didekati, dia ceritakan tentang Islam, mereka memeluk Islam. Tapi kalangan mereka seperti Malik bin sebagaimana Mughirah bin Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, Abu Jahal, Abu Lahab, kufur mereka bukan kufur jahil. Kufur mereka kata ulama namanya ialah kufur juhud. Kufur juhud ni maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Kufur yang dah tahu kebenaran tapi tolak. Sama macam Yahudi. Yahudi bukan kufur jahil. Yahudi ialah kufur laknat atau disebut kufur juhud. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang Allah laknat, ini Yahudi. Sebab dia tahu Nabi Muhammad tu Nabi. Sebab dia paling iltizam membaca kitab berbanding Kristian. Mereka, anak-anak mereka, sebelum balik, dia kena baca kitab Taurat dan Talmud. Dia ada upacara balik mereka. Memang Yahudi berpegang teguh dengan kitab berbanding Kristian. Kristian kata-kata penganut Kristian hanya padinya pegang kitab. Tapi orang Yahudi, mereka menjaga komuniti mereka, supaya kerana mereka tahu keistimewaan mereka kerana mengetahui ilmu kitab. Sebagaimana mereka mengetahui keistimewaan umat Islam sebab mereka faham Quran. Kita orang Islam tuan-tuan, kalau tak faham Quran, kita tak ada apa pun istimewa di mata orang Yahudi atau di mata orang kafir. Yang mereka gerung kita bila kita faham Quran. Sebab itu mereka cuba jauhkan kita dari Quran sejauh-jauhnya. Silibus pendidikan kita,
peringkat tarikat, universiti sehingga seterusnya, mereka cuba jauhkan. Mereka promokan muzik kuat-kuat, lagu banyak-banyak supaya kita jangan dengar Quran tapi dengar muzik. Walghaw fi, lupakan Quran dan lara dengan muzik ini. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di kalangan manusia ada yang mempromosikan lagu-lagu untuk menyesatkan manusia. Sebab mereka tahu dengan mereka kaum umat Islam dengan lagu-lagu, dengan muzik-muzik, mereka pun tak ada masa baca Quran. Maka kita pun, anak-anak muda kita banyak dengar lagu, banyak dengar muzik. Berapa kali dengar Quran? Tak dengar. Dan kita sendiri pun cuba dijauhi. Dan kita kena ingat, sebab itu nilai kemuliaan kita sejauh mana kita membaca Al-Quran. Orang Yahudi tahu kisah mereka selagi mana mereka terus berpegang kepada isi kitab. Mereka jaga sungguh benda ni. Mereka suruh anak-anak mereka baca. Orang Kristian seperti meraba-raba, tak tahu nak pegang apa. Mereka dah cacah marba dalil mereka. Orang Islam Allah jadikan sebagai mereka musifun yang menjaga Al-Quran. Dan kelompok ini terus ada dan dipelihara oleh Allah. Dan sebagian mereka terperangkap dengan begitu jauh. Ya, mudah-mudahan saudara kita disedarkan tentang permainan ini. Supaya mereka kembali tadabbur Al-Quran, baca Al-Quran. Walaupun kita yakin dan percaya, kerana Al-Quran bersifat mukjizat yang akan kekal sampai hari kiamat. Penjagaan Al-Quran bererti penjagaan ahli Quran. Penjagaan Al-Quran, akhirnya kita pun tengok mutakhir ini orang pun buat sekolah tahfiz, ramai dah lahirkan hafiz-hafiz muda. Maka ini sebenarnya ialah tanda-tanda kebangkitan umat Islam. Bila kebangkitan umat Islam, satu hari nanti kita akan lihat orang namanya petani tapi hafal Quran, orang namanya doktor tapi dia hafal Quran, orang namanya engineer tapi dia hafal Quran, orang namanya pedagang tapi dia hafal Quran, orang nama mekanik tapi dia hafal Quran, orang nama apa pun jawatan-jawatan duniawi tapi Quran ada dia. Bukan kerana dia ustaz jadi baca Quran, atau sebab dia nak jadi ustaz, bukan, kerana dia orang Islam, sebab dia Muslim. Maka Quran mula menjadi bacaan mereka di semua tempat. Kalau hari ni mungkin sebahagian kita leka dengan novel, buku cerita, leka dengan macam-macam surat khabar, dengan Facebook. Kita yakin dan percaya umat Islam kembali akan fokus kepada bacaan Al-Quran yang merupakan punca kemuliaan mereka. Maka Allah Ta'ala menceritakan keadaan mana orang-orang kafir yang kita sebut sebagai kafir juhud ini. Kata Allah, Allah dah tahu apa yang kamu buat. Kamu ni kalau hidup balik pun perangai sama. Sebab dia sombong. Dia kalau kita tangkap pencuri yang mengaku salah, bukan kerana penyesalan, ni lepas buat balik. Dia ngaku ataupun dia tunjuk kasih belas untuk dia dilepaskan saja, bukan untuk dia berhenti mencuri. Saya tak mencuri lagi, lepas ni saya tak buat, saya taubat. Lepas je esok curi lagi. Kerana orang ni bukan kerana keinsafan, sebab dia kena tangkap. Orang kafir pun sama. Waktu mereka melihat malaikat, bukan sebab keinsafan, sebab mereka sudah tak tahu ke mana. Mereka tahu mereka akan binasa. Maka ungkapan itu untuk menyelamat diri, bukan ungkapan itu kesedaran daripada kekufuran. Jadi kita kena beza perkataan untuk selamatkan diri dengan perkataan yang datang daripada keinsafan. Jadi kalau saya katakan, kalau saya tangkap pencuri kata, cik saya taubat, saya tak buat lagi, kita dengar, ini ucapan untuk lepas diri ataupun ucapan taubat. Waktu mana kita lepaskan, dia curi lagi, dia akan buat jahat lagi. Sebab dia bukan menyebut penyesalan tadi kerana perbuatan itu, tapi kerana ditangkap. Menyesal dia sebab ditangkap. Itu juga kisah Qabil dan Habil. Sewaktu Qabil membunuh Habil, dia bukan menyesal membunuh. Bila Allah sebut dalam Quran, fa asbaha minan nadimin, lalu dia menjadi orang menyesal, tapi bukan menyesal bunuh. Menyesal sebab tak tahu macam mana nak tanam mayat, sampai berita pembunuhan ini dia ketahui. Dia kan bila dia bunuh Habil, dia tak tahu nak tanam mayat macam mana, sebab belum ada orang bunuh orang. Belum ada namanya kubur. Kita sekarang sebab kita dah tahu sebab ada kubur, belum ada. Maka dipikul mayat ni merata pergi mana. Jangan sampai ayah dia balik nampak. Jangan ada orang tahu duk pikul, lari sana lari sini, penat dia. Sehingga Allah menceritakan, faba'athallahu ghuraban, lalu Allah menunjukkan kepadanya burung gagak. Burung gagak yang sedang bergaduh, berbalah, salah satunya mati. Maka gagak ini mengais-ngais kakinya
dan mengorek-ngorek dengan paruhnya seperti isyarat menggali lubang. Dia bukan gali, dia taklah gali macam manusia gali, dia isyarat. Lalu kata Qabil, kenapa aku tak fikir benda ni? Maka jelah dia menyesal sebab tak fikir benda tu. Dia lebih bodoh dari Gagak. Gagak buat jahat pun pandai sorok, ni tak reti buat sorok. Akhirnya boleh ditanam mayat. Orang pertama tanam mayat. Ditanam mayat. Untuk menunjukkan bagaimana penyesalan orang kafir bukan penyesalan Isa, penyesalan sebab tengok malaikat. Sebab itu kata Allah, bala, bahkan innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah tahu perangai kamu sebenar. Ini kalau dibebaskan, dilepaskan, kalau dipanjangkan umur, perangainya sama, kufur pada Allah. Fadkhulu, kerana itu masuklah kamu abwaab jahannam, pintu-pintu neraka jahannam, khalidina fiha, kekalah kamu semua di dalamnya. Falabisa maswal mutakabbirin, ia merupakan seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang yang sombong. Allah menyebut kufur dia sebab apa? Sombong, mutakabbir. Kan itu tuan-tuan sekalian, antara akhlak perangai yang mesti kita jauhi perangai sombong. Bukan sekadar orang sombong ni kekal dalam neraka. Nabi SAW juga mengingatkan kita orang beriman dengan sabda baginda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Tak akan masuk syurga orang yang ada sebesar biji sawi sifat sombong. Maksud hadis Rasulullah SAW, kalau ada orang Islam yang sombong juga tak masuk syurga. Cuma beza orang kafir apa dia tak akan kekal. Dia tak masuk syurga ibtidaan secara mula. Dia kena hukum dulu dengan sombong sampai ditunduk patuh baru dia masuk syurga. Jadi kita kalau boleh tuan-tuan sekalian, sehari sedetik pun tak nak masuk neraka, maka rawatlah penyakit-penyakit sombong kita. Sifat-sifat sombong kita, kan ini sifat orang kafir, dan sifat orang yang kekal dalam neraka, dan sifat orang yang diazab dan dimurkai oleh Allah SWT. Baik, menjadi kebiasaan Quran, bila Allah menyebut kelompok yang lawan Quran, kelompok yang lawan Nabi Muhammad SAW, kelompok yang menolak wahyu, kelompok yang memperolok-olokkan, mempermain-mainkan mukjizat, maka Allah menyebut kalangan beriman, sifat mereka pula, untuk dia jadi satu comparison, suatu muqaranah mubasyarah, satu perbandingan langsung, tak payah tunggu-tunggu. Ini satu perbandingan langsung yang menjadikan seorang itu dapat cepat berfikir untuk membezakan yang disebut dalam bahasa Arab sebagai al-mutaqabilatil muta'akisah. Suatu mutaqabilat itu suatu benda yang dikomparekan, dibandingkan, yang berlainan. Yang ni jahat, baiknya gini. Yang ni buruk, yang bagusnya begini. Jadi kita manusia boleh tengok, saya nak yang ni. Umpama kalau kita beli barang, ada barang A, barang B, kita nak beli spare part. Dia kata ini lokal, ini import, ini original, ini tak ori, ini tahan 5 tahun, ini tahan 3 tahun, tapi ini mahal sikit, ini 500, ini 300. Ini made in China, ini made daripada Germany misalnya. Kita dengan cepat, saya nak yang ni lah. Tak ada kata tunggu seminggu lah saya bagi jawapan. Tak mungkin tuan-tuan pergi kedai spare part, seminggu saya isi korah baru bagi jawapan. Tak, kita akan terus dapat beri satu keputusan yang cepat. Maka demikian Al-Quran, bila Allah menyebut golongan jahat-jahat, Allah sebut terus golongan baik dan sifat dan balasan, supaya kita cepat nampak nak jadi baik macam ni dan balasannya syurga. Maka saya nak jadi orang baik, saya tak nak jadi orang jahat. Kata Allah, wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum, bila ditanya kepada orang bertakwa apa yang Tuhan turunkan, qalu khaira, mereka berkata yang Allah turunkan ialah wahyu yang baik-baik yang memimpin kami. Ini merujuk yang kita sebut tadi, bila pemimpin-pemimpin, wakil-wakil daripada mana-mana kabilah nak jumpa Nabi Muhammad SAW, sebelum mereka jumpa Nabi Muhammad, mereka bertemu dengan orang beriman. Lalu mereka tanya orang beriman, apa komen mereka? Macam mana wahyu yang diturunkan? Ya benar, itu wahyu Allah. Ia memimpin kami ke arah yang baik. Macam mana pandanganmu terhadap Muhammad? Dia orang baik, orang jujur, orang yang benar, orang yang amat penyayang. Waktu ditanya pada penyombong tadi, oh ahli sihir, oh gila, jawapan tu bertentangan. Ya, ahli sihir takkan bersama dengan orang gila. Penyair takkan sama dalam masa sama menjadi orang gila. Mana ada orang gila penyair? Kerana penyair memerlukan kecerdikan untuk menyusun perkataan. Orang gila perkataan dia tak tersusun. Kita tanya lain, dia jawab lain. Sebab gila, penyair percakapannya tuntas, ringkas, padu, padat dan maknanya yang luar biasa.
Mereka boleh tuduh yang setiap tuduhan pada Rasulullah itu ada kontra dia, tanakhudah, pertentangan. Ya, macam mana orang-orang bijak nak percaya tuduhan tadi? Sedangkan bila tanya tentang Rasulullah, mereka dia orang baik. Kan sifat baik boleh berkumpul dalam satu orang. Kebaikan. Lilladzina ahsanu, dan orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini hasanah, bagi mereka kebaikan. Maksudnya ahsanu di sini ialah orang-orang yang beriman di dunia. Hasanah mukafaatun fid dunya au hayatun thayyibah. Maka orang-orang yang beriman Allah berikan kepada mereka kebaikan. Maksudnya kehidupan mereka di dunia tersusun, terjaga, berdisiplin. Bayangkan orang beriman, bila dia beriman dan mematuhi perintah Allah, dia keluar rumah pun dengan tutup aurat dia. Dia solat pun dengan pakaian yang tertentunya. Dia mendisiplinkan dirinya. Waktu solatnya, bila dia berniaga, dia tahu. Ini dia orang beriman, dia akan mendapat hasanah. Hasanah kata ulama di sini, hayatun tayyibah, kehidupan yang baik. Dia benar-benar merasa nilai kehidupan. Wala darul akhirati khair, dan negeri akhirat pula yang terlebih baik, yang jauh lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin, sebaik-baik tempat tinggal negeri orang bertakwa. Jannatu adnin, iaitu syurga adnin. Yadkhulunaha, mereka akan memasukinya. Tajri min tahtiyal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lahum fiha ma yasha'un, apa yang mereka nak mereka dapat. Nak apa? Boleh belaka. Sana tak ada pantang. Sini macam nak, macam boleh belaka tapi pantang. Ni gauk, ni darah tinggi, ni keciman, ni tak boleh. Duit itu macam boleh beli belaka, tapi tak boleh belaka. Di sana semua boleh. Kita dah baca hadis bahawa Rasulullah menyatakan di dalamnya kamu sihat dan tak sakit, kamu muda dan tak tua, kamu hidup dan tak mati. Segala kesempurnaan yang kita sebut semalam, hayatun abadiyah, kehidupan yang abadi. Kadzalik, demikian. Macam itulah ceritanya. Setiap yang beriman dapat kehidupan yang baik, kemudian dapat masuk syurga, dan dalam syurga apa yang mereka nak. Demikian macam tu peraturan Allah. Kadzalik, macam tu. Yazillahul muttaqin, Allah membalas orang-orang yang bertakwa. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, mereka yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan tayyibin, yang dalam keadaan suci daripada syirik, kufur dan maksiat. Orang beriman ini disebut sebagai tayyib, baik. Kita beriman sentiasa baik. Sebab apa? Suci daripada kufur, suci daripada syirik, dan suci daripada maksiat. Lalu kita kata ustaz, orang beriman pun buat maksiat. Allah sucikan dengan pengampunan. Ada pun orang kafir, maksiatnya tidak boleh disucikan dengan pengampunan, sebab kufur tidak boleh diampunkan. Kau beriman, kalaupun dia buat maksiat, Allah ampunkan dia, syafaatkan dia, dan lain-lain hal yang menjadikan dia tayyibin, yang akhirnya putih, bersih, suci. Yaquluna salamun alaikum, malaikat-malaikat ketika mana orang beriman nak mati, mereka kata salamun alaikum, tahniah, selamat ke atas kamu, sejahtera ke atas kamu, wahai wali Allah. Allah menyampaikan salam, lalu menyampaikan berita gembira dengan syurga. Kata ulama, mana-mana orang beriman, bila dekat nak mati, ja'ahu malakun faqala assalamu alayka ya wali Allah, Allahu yaqra'u alayka assalam wa basyarahu bil jannah wa yuqalu lahum fil akhirah udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Bila orang beriman nak mati, malaikat pun datang. Lalu malaikat berkata, assalamu alayka ya wali Allah, salam sejahtera kepadamu wahai wali Allah. Orang beriman bila mana dekat nak mati, semua diangkat menjadi wali Allah, kekasih Allah. Tentang wali Allah ni dia ada peringkat. Ada orang dari awal dah jadi wali Allah, Allah dah tunjuk cara hidup. Ada yang mana ketika mati diangkat wali Allah. Mana-mana orang istiqamah dan ketaatan, akhirnya Allah angkat dia menjadi wali Allah. Bukan semua orang beriman sebenarnya ialah wali-wali Allah. Allah menyebut dalam surah Yunus ayat 63 dan 64, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah orang yang beriman dan dia bertakwa. Peringkat bila mana orang beriman nak mati, semua ketika itu diangkat menjadi wali-wali Allah. Sebab itu diceritakan bila mati orang beriman atau dekat nak mati, ja'ahul al-maut, malaikat datang lalu berkata, assalamu alayka ya wali Allah, salam sejahtera ke atasmu wahai wali Allah. Allah menyampaikan salam padamu dan bergembiralah kamu dengan syurga. Itu kat dunia. Akhirat pula kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masih lagi kata-kata malaikat. Di dunia malaikat kata yaqulun, malaikat kata salamu alaikum,
sejahtera ke atas kamu. Maksud sejahtera ke atas kamu bahawa Allah menyampaikan salam padamu, wahai wali Allah, dan kamu akan dimasukkan dalam syurga. Ini kat dunia sebelum dia lelap mata. Sebab itu mereka akan gembira untuk mati. Kan detik-detik orang beriman paling gembira, detik pengkhabaran kematian mereka. Walaupun bagi ahli yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, itu detik paling sedih. Bagaimana tu detik paling gembira. Dalam hadis Nabi kata apa? Al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu jambangan bunga kegembiraan bagi orang beriman. Umpama kita pergi satu majlis, orang kalungkan bunga, tuhfah, kalungan bunga ni kita. Kita seronok kerana orang memuliakan kita. Demikian perumpamaan orang beriman bila masuk ke pintu gerbang kematian, ia paling gembira, jauh lebih gembira waktu mereka masuk ke gerbang perkahwinan, jauh lebih gembira. Kemudian di akhirat kelak, malaikat akan sampaikan lagi berita tanya dengan berkata, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah syurga dengan segala ketaatan, ibadat, kesungguhan kamu meninggalkan maksiat dahulu di dunia. Dan kerana kamu mempertahankan kalimah la ilaha illallah, dan kerana kamu ketika diajak kepada kalimah la ilaha illallah, kamu tak sombong, sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bila Allah Ta'ala membandingkan kamu waktu diajak beriman, kamu dengan cepat berkata sam'an wa ta'ah, kami dengar dan kami patuh. Tak sama, tak macam orang yang bila diajak menyebut la ilaha illallah, dia sombong, yastakbirun. Kamu orang tak sombong. Kamu bila ajak je perintah Allah, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami dengar, kami patuh, kami mohon ampun atas kekurangan kami, dan kami mengetahui kepada Allah kami kembali. Ini syiar orang beriman. Orang kafir pula bila diajak, yastakbirun, sombong. Sombong tak bertempat, lalu cari alasan bagaimana nak menampakkan Islam tu tak betul. Dia benda tu dah comel, dia cuba cari alasan nak kata benda tu tak comel. Benda dah benar, akal dah nampak benar, berbanding menyembah berhala dan menganggap Tuhan ada anak, isteri, ibu dan sebagainya, mereka cuba cari cara untuk kata benda ni tak benar. Sebab itu bila mereka tak mampu untuk hina Islam, mereka cuba hina umat Islam. Kata umat Islam pengganas, tak maju ekonomi, miskin, papa kedana, dunia ketiga. Walaupun kalangan Islam yang kaya raya, negara yang kaya, bangunan tertinggi di dunia pun hampir sebahagian besar di negara Islam. Hampir sebahagian besar yang tertinggi di dunia. Bahkan untuk rekod beberapa tahun akan datang, mungkin kita ada 80 bangunan yang tertinggi di dunia. Mungkin dinominasikan oleh negara Islam semuanya. Dalam proses. Sebab Nabi dah sebut tanda akhir zaman, orang Islam berlomba-lomba buat bangunan tinggi. Yatatawaluna bil bunyan. Antara al-khufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan lihat antara tanda kiamat, orang dulu keturunan miskin, keturunan gembala kambing, berkaki ayam. Dulu keturunan dia, cik datuk nenek dia macam tu. Hari ini yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membina bangunan tinggi. Lepas tu kita tengok duk compete bangunan tinggi ni, orang Islam ke atas, sebagai satu tanda kiamat. Tapi juga sebagai satu bukti bahawa gambaran mereka nak burukkan orang Islam tidak berjaya. Mereka cuba burukkan Islam, mereka cuba burukkan Quran, mereka cuba burukkan Nabi Islam, Nabi Muhammad SAW. Ini semua mereka gagal. Dan hari ini mereka cuba burukkan umat Islam. Sebut je orang Islam, ganas. Sebut je orang Islam, gitu penyakit, gini penyakit. Sebut je pemimpin Islam, ini rasuah. Kalau pemimpin kafir, jujur, amanah, sidik, tabligh, fatanah. Ini kalau orang kafir. Orang Islam, rasuah, jangan lantik orang Islam. Ia semua rasuah. Maka ini ialah penyakit yang cuba mereka resapkan dalam jiwa umat Islam. Tapi kita yakin, kita percaya, inilah cahaya Allah. Umat Islam ialah syiar agama Allah atas dunia ini. Allah tetap akan menjaga cahayanya, tetap menjaga agamanya, tetap menjaga hamba-hambanya yang beriman pada Allah, untuk membezakan orang beriman dengan orang kafir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.